Begitu juga contoh yang kita ambil hari itu, guru biasa dengan pengetua. Yang guru biasa tadi, katalah dia lulusan universiti, masuk-masuk kerja, campur allowance apa semua, dapatlah 3,000 gaji. Dia pun usahalah dengan kelas tambahannya, dengan pergi rumah muridnya, dengan uruskan kaunseling budak-budaknya. Banyak kerja dia. Tapi gaji dia 3,000 juga. Dia tak lebih pun. Yang pengetua tadi, sebab mahram dia tu dah tinggi, dia uruskan kerja-kerja yang biasa-biasa saja. Dia tak ada penat-penat pun. Dia rajin ke, dia malas ke, asalkan tak terganggu perjalanan kerja dia tu, gaji dia 9-10 ribu. Ni nak tunjuk beza antara banyak amalan dengan mahram tadi. Mana yang penting? Amalan pun penting, jasa-jasa pun penting, tapi mahram itu sangat penting. Jadi sepatutnya usaha dua-dua sekali, seiring. Cuma kita ni dalam soal-soal keduniaan biasanya kita nak terbaik, tapi dalam soal keakhiratan, khususnya hubungan kita dengan Allah, cukup-cukup makan pun tak apalah. Contoh macam ni, kita kena usaha ni, mahram ni. Kita tak boleh duduk di sini saja. Kuat dapat naik setingkat pun jadilah, sebab tabir tu banyak. Sampaikan ada hadis kata 70,000 hijab. Takkan kita nak duduk hak yang 50-60 ribu, mesti nak naik sikit. Jadi dia usaha. Ada orang pula kata tak payahlah, kita buat amalan yang asas-asas sudah. Kita sembahyang, puasa, keluarkan zakat, menunaikan haji, sudah. Asal dulu akhirat esok syurga juga. Tapi dalam soal keduniaan ni, periksa ni, anak ni target berapa nak dapat apa ni? Oi, A ya. Dari segi keduniaan dia target A untuk periksa. Dari segi akhirat, hubungan dengan Tuhan tadi, cukup-cukup makan sudahlah. Masuk syurga sudahlah. Syurga tu banyak-banyak tingkat. Kalau nak kahwin pun, nak kahwin orang macam mana? Tentulah yang paling cantik yang dia boleh dapat. Nak kerja pun, kerja yang gaji paling banyak yang dia boleh dapat. Kalau bagi pilihan, satu kerja gaji 2,000, satu kerja gaji 900. Nak pilih mana ni? Kerja lebih kurang sama aja. Hak 2,000 lah. Jadi dari segi keduniaan ni kita nak yang terbaik. Tapi dari segi akhirat, hubungan kita dengan Allah cukuplah, asas-asas sudahlah. Pening-pening kepala buat apa? Nak naik mahram ni tak payah, cukuplah. Syurga juga nanti insya-Allah. Di situ kita takut esok Tuhan detect. Dalam hal keduniaan kamu nak yang terbaik, dalam hal hubungan dengan aku kamu nak cukup makan sudahlah. Kita takut Tuhan detect bahagian itu. Dia detect bahagian tu, takut silap-silap kita terhumban ke mana-mana, kita risau. Ada sangat banyak hijab antara kita dengan Tuhan. Macam mana pembahagian dia? Yang sampai 70,000 hijab tu, ada hadis dia tak sebut 70,000, tapi maksud dia banyak. Yang paling bawah ni, hijab dia ialah kegelapan. Yang tengah-tengah tu, hijab dia ialah campuran antara gelap dengan cerah. Dan yang atas, hijab dia ialah cerah tu sendiri. Cerah tu sendiri menjadi hijab antara dia dengan Tuhan. Hijab-hijab ni lah yang menjadikan manusia dan jin berbeza agama. Kalau sama agama pun berbeza mahram. Kita tengok hari tu hijab yang pertama, yang bawah, hijab yang gelap. Kenapa dikatakan mereka ni hijab yang gelap? Sebab mereka ni tak percaya langsung kewujudan Tuhan. Golongan yang bawah tadi ni, bagi dia Tuhan ni tak ada. Di hari akhirat esok kita tahulah kedudukan di mana. Dia tak mengaku Tuhan ni ada. Adakah dia nak masuk syurga esok ni? Kita nampak dari segi pemikiran kita kan, atas kuasa Allah lah. Tapi dari segi pemikiran kita, tengok-tengok tak ada chance juga lah. Sebab dia tak mengaku pun Tuhan tu wujud. Dia tak mengaku syurga, neraka pun dia tak percaya. Alamat dia neraka lah esok ni. Kita nampak dah kedudukan dia tu. Jadi golongan yang bawah yang kena hijab gelap yang tebal sangat ni, dia langsung tak percaya Tuhan. Kita sebut sebagai ateis ataupun mulhid. Orang tak ada agama. Dari satu sudut mereka ni lebih teruk daripada Azazil, daripada Iblis tu. Sebab Iblis pun jahat-jahat dia pun dia percaya Tuhan ada. Dia sembah Tuhan juga. Cuma dia pernah ingkar dengan Tuhan. Dia mensyirikkan Tuhan dulu, tu yang dia kena laknat. Tapi yang golongan manusia ni tadi langsung tak percaya Tuhan. Dari sudut itu lagi teruk daripada Iblis. Kenapa Azazil yang dilaknat? Sebab dia sudah menyembah hawa nafsu dia. Dia dah peringkat tinggi. Dia tu peringkat tinggi. Dia duduk dalam kalangan malaikat.
bila orang peringkat tinggi ni dia salah sikit pun kesan dia besar. Kalau kita rakyat biasa, kita ada tersilap buat kerja, kesan dia mungkin kecil. Tapi kalau Perdana Menteri dia ada tersilap buat kerja, kesan dia besar, kena pada ramai orang. Begitu juga kes Azazil ni tadi. Dia ni duduk makam tinggi dah, duduk dalam perkumpulan para malaikat, dia buat silap. Bila dia buat silap, dia kena teruk lah. Itu yang dilaknat selama-lamanya tu. Macam mana dia kena laknat ni? Bila dah diciptakan Adam, Allah perintahkan perkumpulan malaikat ni sujud kepada Adam. Ada satu perintah je, tak boleh ada dua perintah. Bila kita sampai peringkat tinggi nanti, dia tak boleh ada dua perintah, mesti ada satu kuasa saja. Siapa-siapa yang wujudkan dua kuasa, dia sudah mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Jadi ada satu perintah saja, sujud kepada Adam. Yang iblis dia buat perintah kedua, tak mau sujud lah. Ada dua perintah. Bila ada dua perintah, ada dua Tuhan. Mensyirikkan Tuhan. Dia sebab tu dia dilaknat. Dengan kedudukan dia yang tinggi, tiba-tiba dia wujudkan dua kuasa. Dia tak boleh ada dua kuasa, ada satu kuasa saja. Dalam dunia, dalam akhirat, satu kuasa saja, kuasa Allah. Dia tak boleh ada undang-undang lain. Tapi iblis tadi dia wujudkan dua kuasa. Satu kuasa kata sujud kepada Adam. Dia wujud satu kuasa lagi, jangan sujud. Dah dua. Satu kuasa kata sujud, satu kuasa kata jangan sujud. Dia dah wujudkan dua Tuhan. Dengan peringkat kedudukan dia yang tinggi tu, menyebabkan dia dilaknat. Dia tak boleh ada dua kuasa. Maksudnya dia dah sembah hawa nafsu dia. Dia ada satu Tuhan baru, iaitu hawa nafsu dia sendiri. Ni hawa nafsu ni ialah Tuhan yang disembah, yang Allah sangat marah. Siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ni, Allah sangat murka orang-orang macam ni. Jadi golongan pertama ni tadi, yang duduk dalam hijab gelap yang bawah sekali ni, ada banyak jenis. Imam Ghazali dia cerita beberapa jenis. Satu golongan ni dalam hijab gelap, dia memang tak percaya Tuhan ni ada, tapi sekurang-kurangnya mereka ni dari segi moral dia jaga. Dia baik, biasanya baik lah. Dia tak ada buat seks bebas, dia tak buat. Kata nak mencuri pun dia tak mencuri. Maksud dia baik, cuma dia tak ada agama je, tapi dia orang baik. Golongan yang kedua, hijab gelap, yang ni lagi jauh, lagi tebal hijab dia. Kalau yang pertama tadi tu, hijab dia yang ke 6,999, yang ni yang ke 7,000 lah kot. Sebab yang 70,000 lah ni. Sebab mereka ni dah lah dia tak percaya Tuhan tu ada. Dan dia layan pula hawa nafsu, benda jahat pun dia buat. Hidup mereka ni macam haiwan. Bagi mereka ni, dunia ni tempat nak puaskan hawa nafsu. Sebab nanti dah mati tak ada apa dah. Mati jadi debu, hilang macam tu je. Nak seronok time sekarang ni. Jadi apa benda baik ke tak baik ke, semua dia buat. Yang pertama, mereka ni melayan nafsu berehat dan berhibur. Dia rehat sepuas-puasnya, berhibur sepuas-puasnya. Hiburan-hiburan ni termasuklah yang tak elok-tak elok. Dari segi nafsu makan minumnya, nafsu berhibur, nafsu berpakaian, nafsu berharta, nafsu seks, semua itulah. Ada pula yang dalam hidup dia ni, dia kira nak cari kuasa saja. Sampaikan dia sanggup bunuh orang, merampas, memperhambakan orang. Sebab dia tak percaya dah, mati nanti kena bangun semula, kena masuk neraka, kena siksa, semua dia tak percaya dah. Jadi di dunia ni dia suka dia. Dia nak buat jahat macam mana pun suka hati. Ada pula golongan, dia kira cari harta je, nafsu ekonomi je. Matlamat dia hidup di dunia ni, duit, pendapatan yang banyak, harta benda, kemewahan, kekayaan dan lain-lain. Yang tu je dia tuju. Ada pula yang matlamat hidup dia di dunia ni ialah nama. Jenis ni sanggup bersusah payah, berhambur peluh, habis duit pun tak apa, asalkan dia dapat nama. Dia nak naik nama, dia suka kalau nama dia tu orang kenal. Walaupun dia dah mati, orang ingat. Walaupun dia dah hancur jadi debu, tak ada apa-apa dah. Dan ada pula jenis yang campuran antara semua tu tadi. Sebab itu kita tengok hari ini dan sebelum-sebelum ini pun, dalam kalangan orang-orang cerdik pandai ni, ramai yang etis, ramai yang tak percaya Tuhan. Antaranya saintis-saintis, antaranya pakar matematik, ilmu hitung, ilmu hisap menghisap. Kalau universiti ni, seluruh dunia universiti akui dia memang pakar, panggil dia, bayar mahal. Sebab pakar tentang matematik ni, sangat pakar.
tapi tak ada agama. Dia tolak, dia kata Tuhan ni tak wujud. Ada pula yang pakar psikologi, kita pakai, kita punya ahli-ahli motivasi kalau belajar pun ambil pendapat-pendapat dia, tapi dia tak percaya agama. Ada juga ahli falsafah, Karl Marx contohnya, pengasas komunis. Memang orang bijak pandai, tapi dia tak percaya Tuhan. Menyebabkan mereka ni jadi ateis. Orang pandai ni, kita pun tak sepandai mereka.